Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifina bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wal haditsus tsani ajazani bihi al-allamatu السيد أحمد المرصفي المصري بعد أن أجازني به السيد عبد الوهاب ابن أحمد فرحات الشافعي عن مشايخه مسلسلا بالأولية إلى عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون yarhamuhumul haqqu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih panjang umur kita, alhamdulillah. Dialah yang menghidup dan memati. Alhamdulillah, limpah kurnia dia bagi kita nikmat hidup. Wajib atas kita mengenali dialah yang menghidupkan kita, bukan makanan, bukan minuman, bukan oksigen. Allah dialah yuhyi wa yumis. Alhamdulillah, syukur dengan limpah kurnia dia juga, belah ihsan dia, diberi kita nikmat Islam. Melalui mak ayah kita Islam, kita dibesarkan dalam masyarakat Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita ikut ajaran Islam, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, diberi pula duduk dalam keadaan yang terpilih di kalangan orang lain yang kita boleh duduk tempat pengajian, sukakan pengajian, cintakan pengajian, ada perasaan nak belajar dan ada minat yang berterusan untuk terus nak mengenal Tuhan, dan banyak nak berselawat ke atas Nabi akhir zaman. Alhamdulillah, syukur dijadikan kita ada kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat yang berterusan berada dalam majlis yang penuh kemuliaan seumpama ini. Alhamdulillah, syukur, insya-Allah kita nak meneruskan bacaan kitab malam ni daripada kitab Nasaihul Ibad. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wasani al-haditsus tsani ajazani bihi al-allamah as-sayyid Ahmad Mursifi al-Misri ba'dan ajazani bihi as-sayyid al-Wahhab ibnu Ahmad Farhat al-Syafi'i an masyayikhihi musalsilan bil awaliyati ila Abdullah ibn Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni masih mukadimah kitab yang dia kata sebelum dia nak mulakan kitab, dia nak cerita ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat, tabi'in, tabi'in tentang 22, 33, 44, 55, 66 yang akan dia senarai dan nyatakan pada kita. Kita akan baca nanti insya-Allah. Dia nak datangkan dua hadis sebagai mukadimah untuk sebagai pedoman, bahkan
dalam dia ada pengajaran yang cukup besar untuk kita nak pakai sepanjang zaman, insya-Allah. Jadi yang lepas kita bicara ada sebuah hadis kursi, yang ni dia sebut hadis An-Nabawi. Kata dia al-hadis tsani, hadis yang kedua ni, ajazani, telah mengijazahkan aku oleh Allamah Sayyid Ahmad Al-Musifi Al-Masri Masri. Ba'da an ajazani, dia mengijazah kepada pengarang ni selepas daripada mengijazahkan akan hadis yang kedua ni oleh Sayyid Abdul Wahhab Ibn Ahmad. Dia adalah Farhad Asy-Syafi'i. Riwayat daripada an masyayikhi, daripada syekh-syekhnya. Syekh bagi yang terdekat domir adalah Sayyid Abdul Wahhab ni. Dia sebut musalsilan dalam keadaan bermusalsalah, berantai-rantai. Daripada siapa tu dipanggil hadis musalsal. Musalsal ni musalsal sanad. Ada musalsal fi'li, musalsal qawli. Macam-macam tu kalau kita belajar masalah hadis. Jadi ambil hadis ni musalsal dalam keadaan musalsal bil awaliyati, dengan awaliyah. Jadi hadis yang dipanggil musalsal bil awaliyah ni memang masyhur. Hadis ni diriwayatkan, bahkan ada ulama kita yang khas yang mereka meriwayatkan hadis ni pada musim tertentu, waktu tertentu, dengan ijazah-ijazah khasnya berkenaan hadis musalsal. Hadis musalsal ni kalau tengok sekali lalu sikit dan tak ada ilmu masalah hadis, musalsalun ni apa dia? Dia ialah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi seterusnya radhiyallahu taala anhum, di atas kaedah apa yang cara Rasulullah sebut, macam tu cara dia sebut. Apa hal yang ada pada Rasulullah, macam tu hal yang ada pada Rasulullah. Dengan bahasa lain, pendek kata, dia tiru betul-betul. Bukan saja sabdaan Nabi, tapi perbuatan dia, apa sifat dia, tingkah laku dia, waktu dia. Kalau Rasulullah masa dia bercakap, dia tersenyum, dia pun akan cerita tersenyum. Masa Rasulullah bercakap tu, lepas dia bercakap, dia berdiri. Orang yang riwayatkan hadis pun lepas bercakap, dia akan berdiri. Hadis meniru perkataan, satu hal, meniru dengan cakap ajuk. Cakap ajuk Rasulullah. Istilah cakap ajuk ni, cakap ajuk lah, orang macam mana ya. Dia meniru perkataan yang pernah diungkapkan oleh Rasulullah. Setiap orang meriwayatkan hadis ni meniru perkataan tu. Sedangkan tak perlu pun tiru perkataan tu, tapi ada perkataan yang ditiru. Tu saja sikit ke sana sikit, nanti faham insya-Allah. Ataupun itu bersifat perkataan ataupun perbuatan yang ada perbuatan Rasulullah bersama dengan meriwayatkan hadis, bersama dengan itu ada perbuatan dia. Ada masanya Rasulullah tersenyum, ada Rasulullah masa dia sebut hadis tu dia menyilangkan antara jari-jari dia, ada yang masa dia sebut satu hadis tu dalam keadaan dia berdiri, ataupun masa disebut satu hadis tu musim panas, jadi orang riwayatkan hadis pun akan meriwayatkan hadis tu musim panas juga. Dia tak riwayat musim sejuk. Pasal kata dia, aku dengar Rasulullah meriwayatkan hadis ni, Rasulullah pernah sabda ni pada musim sejuk. Musim sejuk yang dia riwayat hadis, musim lain tak riwayat. Jadi ada ulama kita yang meriwayatkan hadis ni, dia ada ketelitian sampai macam tu, terdobit dia apa dia sabda hadis ni. Hadis macam ni, riwayat sanad daripada mana, dah ambil ni daripada tok guru macam ni, dah ambil ni dalam keadaan macam mana daripada guru dia. Hadis macam ni sangat besar tertib mereka lah untuk mengambil hadis. Ulama dulu memang macam itulah disiplin mereka belajar dan mengaji. Asal nak sebut ialah cara belajar. Jadi musalsilan bil awaliyati, hadis diambil daripada Syekh Sayyid Abdul Wahhab Ibn Ahmad ni secara berantai-rantai sampai kepada Rasulullah. Yang hadis ni bil awaliyati ya halat kaunil hadis bil awaliyah. Hadis tu hal keadaan dia diriwayatkan dengan awal. Dengan awal. Apa saja awal?
Ada isu awal aja baca hadis ni. Ada isu awal aja baca hadis ni. Yang ni dah dipanggil hadis musalsal bil awaliyah. Sejak orang main bawa sini baca hadis ni. Itu dipanggil musalsal bil awaliyah. Baru masuk Islam ajar hadis ni. Jadi apa saja saya nak sebut tang musalsal tu, tang mana musalsal? Musalsal dengan apa-apa keadaan yang mula baca hadis tu. Mula buka kedai, main hajat, sebelum kita nak mula apa-apa, dengar lagu satu hadis, hadis bil awaliyah. Sebut hadis ni, ada sana. Ada ar-rahimun yarhamuhumur rahman ataupun yarhamuhumul haqqu kalau ikut yang disebut dalam kitab ni. Tabaraka wa taala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dengarkan orang hadis tu. Yang ni dah dipanggil hadis bil awaliyah. Misalnya kita pergi mana? Langkah kali pertama melangkah ke Mekah. Sampai-sampai aja macam mana? Baca hadis ni. Pasal apa? Hadis musalsalan bil awaliyah. Itu antara bila hadis-hadis tu diriwayatkan. Jadi antara musalsal ni tahu mana? Apa saja urusan yang awal akan diriwayatkan hadis ni. Kali pertama main pondok, hari pertama main pondok. Macam mana? Baca hadis ni. Tapi saya tak buat lagi tu. Nisbah orang yang memang dia kejar sungguh hadis-hadis yang musalsal bil awaliyah ni, memang dia akan jadi cara hidup dia. Dia akan amalkan cara macam mana ada riwayat hadis yang ulama kita sebut atas nama hadis bil awaliyah ni. Dia akan jadi yang tu amalan dia. Zaman kita lah ni bayar nak cari orang beramal-amal macam tu. Nak cari orang beramal sembahyang waktu 5 waktu pun bayar. Zaman nak cari masalah periwayatan hadis untuk mengesahkan guru ni memang betul, warak, siqah, taat, apa seumpama itu, junjung sungguh perintah Allah Ta'ala, tak buang masa, ahli zikir, ahli salawat. Dengan kesolehan dan ketaatan mereka ada tu. Mereka sentiasa duk jaga syariat. Kalau ulama-ulama dulu memang dia pergi ziarah sebut hadis riwayat, ambil sanad, ambil sebut baca hadis. Yang atas istilah khas ni kita bicara ni hadis yang bil awaliyah. Hadis musalsal bil awaliyah. Baik. Hadis ni dia diriwayat ila Abdullah bin Umar, ila Abdullah bin Amrin, kita baca Amrin tu. Ain mim ra ni kalau ada waw belakang kita baca Amrin. Kalau tak ada waw dia panggil Umar, kita baca Umar. Kalau ada ain mim ra waw atau dia baca Amru. Yang itulah waw tu membezakan antara waw Umar dengan waw Amrun. Kalau waw Umar, kalau Umar tak ada waw, baca Umar. Kalau ada waw, ain, mim, ra, ada waw, baca dia Amrun. Kalau kita khas belajar nahwu, Umar tu ain mim ra dipanggil ismul ladzi la yansarif. Kalau ain mim ra waw itu dipanggil isim munsharif pasal dia ada tanwin. Kalau sehingga itu nak Umar tak ada tanwin. Okey, sana. Asal nak sebut tu adalah apa tadi? Allahumma salli wa sallim ala Amrin tu. Amrin dengan Umar. Siap. Ini Ammar ibnu Al-As, Amrin ibnu Al-As. Bukan Sayyidina Umar. Yang ni lah Amr bin Al-As. Riwayat ani Nabi daripada Nabi SAW annahu qala. Ini sabda Nabi. Inilah istilah cakap ajuknya kepada Rasulullah. Hadis Nabi ini kalau bahasa Malaysia ini kita sebut dengan istilah mencakap ajukkan apa yang telah disebut oleh Rasulullah. Cakap ajuk ni maksudnya macam mana? Cakap ajuk ni kita tiru. Mak saya kata waktu saya nak pergi mengaji ni, mak saya kata apa? Ngajilah elok-elok Yop. Ada masa lapang khidmatlah sama dengan Tok Guru misalnya. Contohlah. Kau balik esok jadilah Imam Bilal. Tak ada orang dah nak main masjid ni. Sejuk hati mak dengan kau azan, kau jadi imam. Ngajilah sungguh-sungguh sampai boleh. Tolong mak, ajar mak, lepas tu ajar orang kampung. Marilah ngajilah elok-elok. Jangan kecewakan harapan dengan mak ayah kau ni. Contohlah kan. Jadi kita tiru sebiji macam mana macam tu tu dia panggil cakap ajuk. Satu lagi lawan cakap ajuk dia panggil cakap pindah. Tu istilah dia. Cakap pindah apa?
Ibu saya berkata, ibu saya menasihatkan kepada saya waktu saya pergi ke pondok agar bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang tu dipanggil cakap indah. Kalau hadis Nabi tak ada cakap indah. Cakap hadis Nabi semua cakap ajuk. Rasulullah kata apa? Macam ni. Irhamu. Saya langkah tu. Ar-rahimuna. Tu rasa langkah. Ar-rahimuna yarhamuhumul haqqu. Dalam kepala saya dah ingat Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Pasal dia ada sajak belakang tu. Kitab saya pegang satu lagi ni pun lapar hadis dia macam tu. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Yang ni ar-rahimuna yarhamuhumul haqqu. Yang ni yang kata ada ke riwayat? Saya tak semaklah hadis. Sorry ya. Nanti saya tengok lain. Satu mengaji hadis bukan senang. Mengaji hadis bukan senang. Pasal kita nak ambil kemahiran. Lafaz yang sebenarnya haqqu ke ar-rahman ke mana lebih kuat ke macam-macam. Kalau kita yang tak ada apa-apa ni nak pergi tengok, nak pergi belajar hadis macam tu, mudahlah, nak baca hadis pun susah. Kan? Sikitlah ke sana. Mungkin ada hikmah situ kot. Kalau asal kitab kita pegang ni ar-rahimuna yarhamuhumul haqqu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i. Asal terjemah. Inilah hadis yang dipanggil hadis bil awaliyah. Hadis yang diriwayatkan atau istilahnya hadis yang Allahumma salli wa sallim ala hadis yang marwiyun bil awaliyah. Terjemah dia berbelas kasihan. Mana Rasulullah SAW bahawa dia berkata, bersabda ar-rahimuna. Kalau kitab kita ni muka surat 8 kurungan bawah tu kan. Tu mula perkataan dia. Orang-orang yang kasihan orang-orang yang belas kasihan dikasihini oleh al-haqqu tabaraka wa ta'ala. Berbelas kasihanlah kepada orang yang ada di bumi, nescaya mengasihanilah kamu oleh orang yang ada di langit. Ada bahasa-bahasa tak ada tu saya tambah tu pasal kita dah biasa dengan i'rab macam tu. Sekali lagi. Lepas hadis dia terjemah macam ni. Apa dia? Ar-rahimuna. Orang-orang yang mempunyai belas ihsan, orang-orang yang mempunyai sifat rahman. Yarhamuhumul haqqu, mengasihi akan mereka itu oleh Allah al-haq. Jadi al-haq tu Allah ada di situ. Banyak hadis dok ingat, riang-riang duk telinga ni. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Betul ya? Ada riwayat sebut bukan al-haq tapi ya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Okey. Lepas tu kalau dengan terjemah Allah, orang yang bersifat rahman ni, Allah Taala yang bersifat rahman tu mengasihi orang yang ada sifat rahman. Orang yang usahakan untuk ada sifat rahman pada diri dia, Allah Taala rahmatkan mereka. Jadi orang yang ada sifat rahman ni mengasihi akan dia oleh Allah yang sifat ar-rahman tabaraka wa taala. Irhamu, berbelas kasihanlah kamu man fil ardi, akan man orang makhluk yang ada di bumi. Lepas tu apa akan jadi dengan sebab kita ada irham, ada sifat rahman pada makhluk di bumi. Yarhamkum man fis sama'i, nescaya mengasihi akan kamu man fis sama'i oleh man orang-orang yang ada di langit. Siapa ramai orang yang ada di langit tu? Siapa dia yang kira kita mengasihi orang yang ada di bumi? Orang yang akan ada di langit tu akan mengasihi kita. Siapa? Orang yang ada di langit tu? Malaikat. Maksud sebut ulama, siapa ar-rahimuna? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Semua yang jadi mahfuz dalam konteks yang tu, siapa dia tu? Yang tu adalah ar-rahimun, orang yang ada sifat rahim. Siapa yang akan kasih ke dia? Allah akan kasih dia.
Jadi dengan bahasa tersebut berbelah ihsan lah. Kalau ambil asal makna yang disyarah oleh ulama dah, Ar-Rahimun, Allahumma salli alaihi wasallam. Ar-Rahimun ni orang yang ada belah ihsan, yarhamuhumul haqqu tabaraka wa taala, irhamu, kesebelah kesianlah kamu, maksudnya menjadilah sifat pemurah. Kalau asal makna irham tu, makhluk yang ada di bumi nescaya akan memberi rahmat akan kamu oleh makhluk yang ada di langit. Man fis sama'i. Jadi man di situ malaikat. Malaikat yang di langit. Kalau Cik B, dia akan kata apa? Allah yang ada di langit. Cik B ya 2-3 hari ni siapa? Tak tahulah, tengoklah. Baik. Tengok dia nak syarah sikit hadis tu. Satu nak faham hadis bukan senang kan. Baca mentah-mentah itu boleh, tapi maksud sebenar macam mana nak faham? Bukan sebarang lah. Kita tengok dia bagi makna dulu, kata dia al-makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yuhsinuhumur rahmanu ilaihim. Ya, asal terjemah, orang-orang yang mengasihi orang yang di bumi ini. Siapa dia orang yang ada di muka bumi ini? Min adamiyyin, kata dia, daripada pertama yang ada di muka bumi ini adalah makhluk yang daripada anak Adam, anak cucu tu Adam, satu. Jadi kita mengasihi sesama manusia lah, bahasa mudah dia. Lagi, siapa dia lagi? Makhluk yang ada di bumi ini? Hayawan. Hayawan. Jadi antara makhluk yang ada di bumi yang disuruh kita ada sifat rahman ni adalah haiwan. Umum haiwan. Tapi haiwan sikit kait di ujung, haiwan yang tidak disuruh membunuhnya. Apa dia haiwan yang disuruh membunuh? Jadi maksudnya selain ada haiwan yang disuruh membunuh, sewajarnya tidak ada apa-apa perasaan nak membunuh haiwan tersebut. Membunuh atas nama zalim, buat aniaya kat binatang tersebut. Jangan ada sama sekali perasaan. Pasal makhluk yang tidak ada salah dan dosa, jangan kita jadikan dengan sebab mereka pula kita berdosa. Sikit bahasa-bahasa gitu. Jadi orang yang bersifat Rahman yang ada di langit daripada anak Adam, maksudnya yang makhluk yang ada di bumi ini daripada anak Adam, haiwan. Dan haiwan ni syarat dia yang tidak diperintah untuk dibunuh. Ar-Rahimuna, jadi orang yang macam ni Tuhan yang Maha Pengasih akan berbuat baik pada mereka. Ini saya baca ni. Irhamu man. Jadi siapa dia yang ada di atas muka bumi ni? Manusia, haiwan dan binatang tak disuruh bunuh. Disuruh kita belah ihsan pada binatang. Kita ambil sikit tak binatang. Ada ke binatang ni disuruh bunuh? Ada. Bila binatang suruh bunuh, tak disuruh kita belah. Tapi kalau ada keluar undang-undang kena denda, jangan ambil kata-kata habis bunuh tak tentu hala. Pasal apa? Siap je lah masuk. Masuk pagar jarang nak kena bayar. Makhluk yang disuruh dibunuh, binatang yang disuruh kita bunuh, binatang apa? Anjing gila. Kait anjing ada syarat dia gila. Pasal apa anjing gila? Bahaya. Dia ada bawa kuman, virus. Kalau digigit boleh menyebabkan berlaku penyakit anjing gila. Apa nama virus tak tahu. Rabies. Pergi tengoklah. Memang kalau anjing gila gigit, pergi klinik, dia akan suntik tu jarum untuk istilah toksik, buang, detox virus dengan sebab anjing gila tu. Jadi anjing gila boleh dia bunuh. Lagi apa binatang boleh dia bunuh? Cicak. Lagi. Ular. Lagi.
Kalau jengking, bahasa dia apa? Binatang-binatang berbisa. Binatang-binatang berbisa, binatang-binatang lagi buas. Binatang-binatang perosak. Tikus, lipas, lipan, anai-anai. Tapi tak boleh bunuh pakai api. Tak boleh bunuh pakai api. Dan bunuh, jangan bunuh dalam keadaan menyesakan dia. Dan bunuh mesti bunuh dengan apa yang segera mematikan dia. Antara binatang yang disuruh bunuh lagi apa? Yang saya kata ada sensitif sikit dia. Apa? Babi. Babi kalau jumpa, disuruh bunuh. Maksud apa? Perosak. Memang perosak. Buat ladang, dia rosak. Tanah ubi, dia rosak. Memang babi perosak. Kalau ada jalan raya pun, kalau dia nak melintas macam mana? Dia akan, kalau tak orang langgar dia akan langgar orang. Kereta tu, kalau kata lori balak lalu, bukan lori balak langgar. Dia langgar lori balak. Debong, dia langgar. Hidung dia besar, dia kan dia masalah langgar. Tak faham maksud tak? Saya budak-budak dulu ada orang naik motor, bukan dia langgar babi langgar dia. Naik motor, boom. Sebulan berbalut-balut. Maksud apa? Saya bukan dia langgar babi langgar dia. Jadi babi binatang perosak. Cuma pelan-pelan sikit babi. Apa? 10,000 kan? 10,000. Kau tembak babi, kau lastik babi mampus. Ada orang ambil gambar, 10,000. Botak kepala lah kau. Kita kadang manusia ni dipelik sikit. Yang tu yang kita kena mengaji. Jadi buat undang-undang pelik daripada hukum syarak ni, jaga sikit lah. Ngerti lah. Macam-macam saya sebut tu, saya merepek lagi, saya cerita banyak sangat tu. Cukup pada anak tu tak? Sebab manusia ni dia pelik-pelik. Binatang-binatang yang sepatutnya, tak sepatutnya dia ada perlindungan macam tu, dilindung. Binatang yang sepatutnya tak dilindung, dilindung. Yang kena lindung, tak dilindung. Kata, saya merepek lagi, panjang saya cerita tu. Cukup lah tak? Nak cerita apa? Siapa yang bersifat Rahman, belas ihsan dengan manusia. Jadi ar-rahimuna fil ardi, macam mana dia belas ihsan ni? Bil ihsan, dengan buat ihsan. Asal terjemah ihsan ni buat baik. Anjing sekalipun, tengok dahaga macam mana, kita ambil air, bagi dia minum. Sekalipun binatang mukhalazah. Syarat dia apa? Jangan anjing gila. Kalau anjing yang jaga tanaman, anjing jaga ternakan, harus bela pula tu. Pasal nak jaga ternakan bukan senang. Begitu nak jaga tanaman pun bukan senang. Antara kita jaga anjing. Jadi orang yang ada sifat Rahman ni, dengan dia buat ihsan, buat baik, asal terjemah buat baik pada mereka lah. Bagi minum, jaga makan dia, tempat tinggal dia, tak bagi kena hujan, apa seumpama ni. Selesai. Yuhsinur Rahmanu ilaihim, nescaya Allah yang bersifat Rahman tu akan berbuat baik pada mereka. Baik, lepas tu arahan dia, irhamu man fil ardi, belas ihsanlah, kasihanilah orang-orang yang kamu mampu mengasihaninya daripada berbagai jenis makhluk Allah, walaupun yang tidak berakal. Yarhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira aqilin bisyafaqati alaihim wa du'aikum lahum birrahmati wal maghfirati yarhamkum al malaikatu. Ini syarahan hadis. Apa maksud kasihanilah makhluk yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasih belaskan oleh makhluk yang ada di langit. Maksud dia, belas ihsan, kasihanilah orang yang kamu mampu mengasihaninya daripada berbagai jenis makhluk Allah Ta'ala yang tidak berakal. Jadi berlemah lembutlah dengan mereka, buat baiklah dengan mereka, sekalipun dia ialah binatang, makhluk yang tak berakal sekalipun. Buat baiklah dengan dia, kucing, sekalipun apa, burung, buat baiklah dengan mereka. Nasi tak ada tabur bagi ayam, kambing walaupun bukan kambing kita,
Tengok dia lapar, dia panjat-panjat, dia berdiri nak makan pokok tak sampai, kita tolong kepak bagi. Walaupun bukan kambing kita. Jadi walaupun makhluk tak berakal, macam mana kita berlembut ke atas mereka? Satu, dan dengan doa kamu buat mereka dengan kasih sayang. Saya baca Rumi ni macam ganggu sikit lah. Dan doa untuk makhluk macam ni dengan kasih sayang. Tengok binatang tu apa? Tengok kuda patah kaki, contoh macam mana? Kesian tengok kuda untuk patah kaki. Ya Allah, sembuhkanlah cepat kaki kuda tu. Contoh. Disuruh kita buat baik sekalipun pada binatang. Yang zaman ni, dia ada satu budaya apa dia? Beli friskis lah kan. Makanan kucing tu, apa? Mana kucing banyak ni, pergi bagi makan. Siap pun dalam botol lagi, siap tutup. Lalu je pergi sembahyang, miau. Pergi makan. Pasal apa? Nak jadi apa? Pendek tarik rezeki. Punya puasa lah. Satu hal lah tu. Tapi, dia nak buat baik pada binatang, bagi makan binatang sampai macam tu. Dia orang kata ada satu benda luar biasa nanti berlaku pasal kita ada kasih sayang dengan binatang. Memang ada sebut macam tu. Bahkan umum dalam hadis itu sebut, dia tak sebut pun kucing secara khasnya, tapi tiang syarahan dia, siapa dia ni? Sekalipun binatang, selama mana binatang tu bukan binatang yang disuruh bunuh. Jangan bagi makan ular sawa, jangan. Bagi makan kala jengking, bagi makan babi, jangan. Pasal tu binatang-binatang yang disuruh bunuh. Boleh kot, faham ke kan? Faham tu apa? Janganlah huru-harakan binatang. Nampak ayam, bagi binatang tu kelang kabut. Tak, kita tak diajar macam tu. Dengar? Kita tak diajar macam tu. Tengok kucing lah stick dia. Tak sah. Tengok kuda saja, tambat tu. Mana? Ketuk botol, panggil dia mengamuk. Jangan buat gitu. Dengar? Jangan buat macam tu. Dengar? Jangan buat macam tu. Pergi kat Mafati macam mana? Bagi makan. Hambat dia. Jangan buat macam tu. Jangan buat macam tu. Pergi kat Arnab macam mana? Saja ketuk-ketuk. Anak pun guguk. Jangan buat itu. Jangan buat itu. Jangan buat itu. Tak betul. Sibil. Masih ada tak kena dengan kau. Bukan kau lah. Dia tunjuk dia lah. Mesti ada masalah. Apa masalah kau? Nak jekah macam tu, siapa tak bangkit subuh? Woi, bangkit subuh. Tu panggil. Lagi putus pula wayar mikrofon ni. Bangkit subuh tak apa? Woi, bangkit subuh. Tak mengaji. Woi, bangkit. Mengaji. Bangun. Tu tak apa. Atau macam mana pun kalau boleh, macam mana? Ihsan lah, buat baik lah kan. Tapi kalau teruk sangat macam mana? Sembah je air. Tembak air tu saya tak sedia lagi pun kan. Nanti saya sebut dah itu, saya nak tembak. Mana yang kaki-kaki pergi alam barzah tu. Ada orang tak faham tu yang lain. Daripada semua makhluk Allah Ta'ala, sekalipun makhluk tak berakal, dan disuruh kita berlemah lembut. Dan doa untuk mereka dengan kasih sayang. Tengok ada burung patah sayap macam mana. Allah marhamna jami'an ya Rab. Tak, memang ulama kita ajar macam tu lah kan? Tengok kucing dah ibu dia tinggal nak mati. Kena belajar ada sifat Rahman. Ada sifat kasih sayang. Jemaah itulah kan. Ada sifat kesiannya yang kucing ni. Allah marhamna jami'an. Hatta hazil qittah as-saghira. Sehingga anak kucing yang kecil ni. Berilah ihsan pada dia. Antara ihsan dia, kau matikanlah dia ya Allah. Jangan kita katok dia memang apa. Kesian tengok kucing tu. Mana yang boleh selamatkan. Mana jatuh parit, tolong angkat. Kalau ada penyakit, tambah kalau sakit ambil bela balik rumah. Tengok kucing ni luka, mata dia buta sebelah. Berair-air mata dia, kita ambil, cuci, rawat. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Kalau ikut ajaran yang diajar dalam agama itu cukup indah. Itu yang hadis awaliyah ni masyhur riwayat pasal memang dia mengajarkan satu prinsip hidup. Apa dia?
Tera binatang pun kita disuruh berkasih sayang, tambah pula dengan manusia. Tu kita pelik, ada manusia yang dia beranak-beranak je anak dia buang dalam tong sampah. Gila punya tu. Babi pun tak buang anak macam tu. Babi pun tak buang anak. Manusia ni kalau dah teruk sangat dah, tak ada sifat kasih sayang ni, babi pun bagi mulia lagi bagus. Tu kasar sikit lah saya sebut babi tu. Memang betul kan, babi tak bisa tengok bunuh anak. Manusia ada yang bunuh anak. Baik, apa akan jadi bila kita sifat Rahman pada mereka ni? Nescaya mengasihi akan kamu oleh para malaikat. Jadi siapa yang man fi sama' tu? Malaikat. Nescaya kamu dikasihi oleh para malaikat yang ada di langit, dan orang yang rahmatnya meratai ahli langit, yang mana mereka itu lebih ramai daripada ahli bumi. Asal Arab dia kata dia, waman rahmatu. Jadi akan mengasihi ini, siapa dia orang ahli langit ni? Antaranya yarhamkumul malaikatu, dan waman rahmatuhu amatun li ahli samai. Dan man, orang yang, tu asal terjemah, rahmat dia adalah meratai li ahli samai, bagi ahli langit, alladzina hum aktsaru min ahli al-ardi, yang ahli langit adalah lebih ramai daripada ahli bumi. Maksudnya kita kalau ada sifat Rahman ni macam mana? Dapat doa yang sangat besar daripada penghuni-penghuni langit. Siap. Dan penghuni langit tu bukan Allah Ta'ala. Dengar elok tu sikit. Yang tu pergi ngaji akidah. Siap. Saya syarah panjang lagi, panjang sangat, cukup badan dekat tu. Jadi hadis ni nak sekali lalu nak mengajar kita apa? Kena ada sifat kasih sayang dengan, hatta dengan binatang, dengan manusia pun tak lagi. Kalau manusia, kalau orang kafir macam mana? Doakan dia, ya Allah, Allah mahdina, berilah petunjuk pada kami semua, hatta orang kafir ni. Tengok dia pula, dah lah kafir, miskin, bodoh, cacat, lagi apa? Busuk, banyak penyakit, tak ada orang bela dia. Macam mana? Miskin, kesiannya kat dia. Macam mana? Kalau nak bagi bantuan, boleh je bagi bantuan. Kesiannya, dah lah macam ni, miskin, susah, sembah tok kong pula tu. Alamak, kesiannya. Dah lah kat dunia ni, sepatutnya syurga dia, macam neraka. Masuk neraka esok, lagi neraka daripada neraka. Ini kesiannya. Nak ada perasaan macam tu lah selalunya kat kita ni, susah sikit. Nak tu tengok orang kafir, tengok orang Islam sama tak? Orang Islam ni, oh Islam tapi tak sembahyang, masjid tak pernah tengok dia ni. Ya Allah marhamna jami'an. Tengok dengan kasih sayang. Yang tu pun satu bab yang kita kena belajar. Kerasnya, kita orang Islam ni kena ada satu perasaan kasih sayang pada orang lain dari sudut mana? Macam mana kita dah dapat hidayat, kita dah boleh taat, dah boleh ikut perintah Allah Ta'ala setiap detik dan saat. Kalau boleh orang lain pun kita nak jadi macam mana keboyan Allah Ta'ala dah anugerah kat kita untuk kita boleh taat. Satu, kalau kita dah pandai, macam mana? Cari orang lain, dah ajak orang lain supaya pandai macam mana kita pandai. Habis-habis kita tak kerti nak ajar bagi pandaikan orang, bagi dia duduk tempat yang kita dengan sebab tu jadi pandai, bagi dia pun boleh duduk tempat kita. Jadi ajak dia. Nah, kita nak ngajar tak boleh, ajak dia. Tengok dia lebih pandai daripada kita, dia boleh mengajar, kita tak boleh mengajar pula. Alhamdulillah. Siapa? Dengan sebab kita tunjuk dia jalan kebaikan, dia boleh jadi baik, lebih baik daripada kita lagi. Alhamdulillah. Segala amalan dia dalam buku catatan kita. So, kita adalah orang mengajak dia. Ada Rasulullah nak isyaratlah hadis dia, ad-dalu ilal khairi kafa'ili atau kama qala. Kata dia, orang yang tunjuk pada jalan kebaikan macam mana orang yang buat. Itu kadang-kadang kita pun malas amal, betul tak? Malas nak mengaji, otak pun lembab sikit. Betul pun macam mana? Ajak orang supaya orang ni boleh mengaji, orang ni boleh taat, orang ni boleh rajin buat kebajikan, derma jalan Allah Ta'ala. Kita duit pun tak ada. Kita jadi penyebab untuk orang lain dapat hidayat, untuk orang lain boleh taat. Selagi mana kita jadi penyebab tu, apa kebajikan yang dia buat, kita dalam buku catatan dia. Mereka punya amalan tu dalam buku catatan kita. Pasal kita sebab. Kita adalah orang yang telah menunjukkan jalan baik pada mereka. Carilah jalan yang tu sedapat mungkin. Satu duduk pondok sama juga lah. Yang mana kita dah ngaji dulu, ada orang baru mari, macam mana? Ajar dia untuk dia boleh pandai macam mana kita pandai. Tengok dia lebih pandai daripada kita pula. Kita pula bodoh pula. Kita pula lembab pula. Orang lain faham pada kita lagi. Tak apa. Biarkan. Dulu kita ajar dia. Sekarang
Dia ajar kita pula pasal kita punya otak lembab. Kita ngaji main-main, dia ngaji sungguh-sungguh. Dia pula ajar kita. Biarkan sekalipun. Mula-mula kita ajar dia, lepas tu dia ajar kita. Sekalipun. Ya. Jangan ada perasaan dengki. Ya. Jangan ada perasaan dengki. Dengki tu tahu mana? Biar dia bodoh. Aku pandai. Tengok dia faham. Dia tahu. Misalnya kita belajar fiqh yang lepas, kita kata apa? Sunat, ab'ad. Cari 8, dia kata. Dia tak kerti cari 8. Kita pandai cari 8 tu. Dia cari berapa 8? Aku dapat 5 je. Bodoh, lembab, slow learner, ketinggalan. Otak sentot, badannya besar, otak kecil. Sebut. Bahkan tunjuk dia, ajar dia. Tengok nanti satu hari nanti dia lagi ingat pada kita hal 8 tu, kita dah tak ingat. Tak ada masalah sedikit pun kat kita. Kenapa? Biarlah dia dapat. Jangan ada perasaan dengki. Yang dengki tu macam mana? Kita kalau boleh tak nak dia dapat nikmat tu. Biar dia bodoh. Aku seorang pandai. Jangan ada perasaan tu lah. Itulah nama dengki. Dengki ni apa? Dengki ni mazmumah besar. Macam mana riak, macam mana ujub, macam mana sum'ah, hasad dengki bahasa kita. Salah. Apa dia dengki ni? Dengki ni adalah kita tak puas hati dengan orang lain tu dapat nikmat. Yang nikmat yang ada pada dia, kalau boleh hilang, ataupun hilang tu sama ada dapat kat kita ataupun hilang dapat kat orang lain. Tapi kita tak suka nikmat yang ada pada dia tu. Tu dengki. Jangan ada perasaan tu. Salah tu. Orang ni mengaji, boleh. Orang ni ingat Quran, orang ni ingat kitab. Bila hari dia tak ingat, dia tak ngapal, misalnya dia tak semik, hari dia tak semik Quran, padan muka, kau tak ingat. Aku ingat, aku lawan, aku challenge, aku menang daripada kau. Padan muka, kau bodoh. No. Dengar Rahman dari sudut lain satu hal. Kita mengaji jaga, jangan ada sifat tu. Itu ialah adab sebagai murid. Harap murid satu hal. Bila murid ada yang pandai, nanti dia ngajar tak? Kadang-kadang kita yang pandai ni, tak ada seorang pun tanya ilmu tu kat kita. Hak kawan kita yang bodoh-bodoh sikit tu, ramai orang tanya dia masalah. Dia pun cerita lah. Kita pun tanya semua orang yang bodoh-bodoh dia tanya. Tanyalah aku jawab cerita bagusnya. Tak, jangan dengki atas orang pergi tanya kat orang lain. Jangan ada perasaan dengki. Jangan cemburu di atas dia ni, banyak orang suka tanya dia, mesra dengan orang, mudah digauli. Yang kita ni, seorang pun tak nak berkawan dengan kita. Betul, kita tak puas hati dengan nikmat yang dia tu digauli oleh orang lain. No. Salah tu. Dia mesti ada sifat Rahman katanya. Bukan dengki. Dengki ni lawan bagi sifat Rahman. Sepatutnya kita bukan nakkan nikmat yang ada pada dia hilang. Tapi sepatutnya macam mana? Biar dia dapat nikmat. Aku tak dapat, tak apa. Aku memang tera ni, aku malas. Aku nak ajar biar dia pandai pada aku, tak apa. Tak ada masalah. Saya ngaji dalam bab-bab macam ni, tutup guru duk nasihat banyak. Terutama orang jadi guru lah kata dia. Orang jadi guru, jangan jadi macam guru silat. Kenapa? Guru silat kenapa? Selalunya dia ada buah tok guru yang dia takkan bagi pada anak murid. Macam apa? Lawan. Anak murid semua pandai buah tu. Macam mana? Lawan tok guru tak boleh. Macam apa? Ada buah tok guru yang dia takkan ajar. Lawan. Kalau buat aku ajar, buah ni aku tak ajar dekat kau. Kau tak boleh lawan aku. Tak. Saya mengaji, tok guru tak bagi tu. Kita mengaji agama ni macam mana? Macam apa? Saya nak kau. Macam mana? Bagi semua. Hatta ada benda kita tak boleh. Katalah kita otak lembab, boh pi lah gitu kan. Ngapal pun tak hafal Quran. Itu dia hafal Quran. Bagilah dia hafal Quran, tak masalah. Kita ngaji qiraat banyak lupa. Agak ke dalam kitab je. Dia sebut je semua dia ingat. Ajar kita ingat. Biar kita tak ingat, tak ada masalah. Tapi jangan dengki. Engkau nanti kau lebih daripada aku. Engkau pula jadi tok guru, aku pula jadi pengot. Tak jadi ya. Takkan aku nak berlutut dekat engkau pula padahal aku yang ajar kau. Mazmumah besar tu. Salah besar tu dalam menuntut ilmu. Jangan siapa-siapa ada sikap tu. Itu yang kalau kita mengaji ada kita khas, jaga ada adab kita dalam bab tu. Kaedah kita apa? Kena ada sifat Rahman. Mana yang tak kerti apa ajar dia sampai pandai.
Mana Quran tak kerti baca, alif bata, orang tak berkenal kenyang pendek. Tu sifat rahmat. Tu saya ada dah. Dengar. Ni faham. Mana yang malas bagi dia rajin, tak bangun tidur bagi dia bangun tidur. Yang mana tak ada mengaji, bagi dia mengaji. Yang mana tak ada, ambil nota aku, salin. Guna ajar kau satu-satu bagi kau pandai. Mesti ada sifat tu. Apa akan jadi? Para malaikat semua yang ada penghuni langit akan doa untuk kita. Best tau. Bestnya tu. Tak rugi sikit pun kita ada sifat rahmat. Jadi tengok orang jangan ada dengan perasaan benci, tapi tengok dengan perasaan kasih sayang. Sebut boleh, tak apa, ilmu tu mesti ambil. Cuma kadang-kadang tengok benci ke tak? Aku benci kau ni. Benci dengan sikap dia. Lepas tu macam mana? Nak bagi ada sifat rahmat macam mana? Doa hantar dia, mudah-mudahan dia ubah sikap. Mudah-mudahan dia tak jadi perangai macam tu. Mudah-mudahan dia tak jadi jahat dah macam ni. Mudah-mudahan dia tak membazir dah macam ni. Mudah-mudahan dia dah tak sewil dah macam ni. Mudah-mudahan dia tak malas dah macam ni. Mudah-mudahan dia tak ada jahat macam ni dah. Doakan untuk dia dengan rahmat wa maghfirah dia sebut tu. Dia sebut tadi tak? Saya kata saya baca terjemahan tu dia macam ganggu sikit lah. Sedap baca Arab lagi tu. Jadi dengan sebab kita ada sifat Rahman ni, ahli langit yang lebih ramai daripada ahli bumi ni, semua tu doa untuk kita. Apa syarat dia? Bagi ada sifat Rahman. Satu, kalau nak sembelih binatang, macam mana? Sembelihlah dengan gunakan pisau yang tajam. Kalau pisau tak tajam, asah dulu. Kalau agak tak tajam, beli pisau lain yang tajam. Saya pisau sembelih saya, mula saya beli, ada orang bagi, tajam, jumpa tajam lagi, beli lagi, ada lagi tajam. Yang ada lama tu saya nak jual. Tu nak jual, tengok ada siapa-siapa yang perlu, saya bagi lah nanti. Bagi orang tak tentu pun, dia tak manfaat juga, pasal nak sembelih pun takut, nak pegang ayam pun tak berani, geli. Buat apa bagi pisau sembelih lembu kat dia? Berkarat, yalah. Saja, kesana sikit. Dan wala yajuzu li syakhsin, kata dia, ayyad'uwa li jami'il muslimina bi ghufri. Bagus sikit. Bi ghufri jami'i dhunubihim au yad'uwa li faqirin binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu minha dhalika wa yaqulu hadha min ar-rahmati bil khalqi li'annahu mukhalifun li nususi syar'i. Intaha. Nak dia terjemah. Dia nak syarahkan prinsip mengasihi makhluk macam mana. Tak harus bahasa dalam kitab ni wala yajuzu dengan mana yahrumu, haram. Bahasa kitab ni khasnya kalau kitab fiqh atau kitab tasawuf macam ni, nasihat macam ni, bahasa la yajuzu tu dia satu bahasa lembut untuk menunjukkan benda haram. La yajuzu dengan mana? Yahrum. Itu satu pendekatan bahasa dalam kitab. La yajuzu dengan mana yahrumu. Yahrumu tak harus dengan mana haram seseorang mendoakan ke semua orang Islam dengan keampunan ke semua dosa-dosa mereka, atau mendoakan buat orang fakir dengan seumpama 100 dinar, sedang tidak ada bagi mereka satu pihak yang terboleh demikian itu darinya, dan dia berkata ini daripada rahmat terhadap makhluk kerana ia menyalahi nas-nas syarak. Intaha. Jadi dia nak sebut sempadan sikit dalam bab doa. Asal dia kata haram doakan seseorang, haram seseorang ni dia mendoakan untuk semua orang Islam ni supaya orang Islam, setiap orang Islam ni diampunkan ke semua dosa-dosa mereka, satu, ataupun doakan bagi seorang fakir, dia ni fakir, doakan supaya Allah Ta'ala kurniakan dia 100 dinar. 100 dinar 100 duit emas tu. Kalau 1 dinar 1,000, 100 dinar, doakan dia bagi dapat 100,000
Okey, tak boleh doa ni bila? Okey, yang ni kait dia, tak boleh doa. Itu dah baca kitab kena tengok sikit cara nak faham tu. Tak boleh doa untuk orang Islam supaya Allah Ta'ala ampun semua dosa dia. Tak boleh doa untuk orang fakir yang Allah Ta'ala bagi sampai 100 dinar kat dia. Walaysa lahu jihatun yatasahhalu min hadzalika. Padahal orang yang nak didoa tu tidak ada bagi mereka satu pihak pun yang terboleh demikian itu daripadanya. Apa maksudnya? Orang ni ahli maksiat, memang dosa besar. Kita minta doa bagi hidayat tak apa. Kita nak minta, ya Allah kau ampunkanlah dosa-dosa mereka kesemua sekali. Sedangkan orang ni tak ada langsung ciri dan sifat yang dia nak bertobat daripada dosa-dosa besar dia. Minta doa bagi hidayat tak ada masalah. Tapi minta ampun dosa sedangkan dosa besar khasnya, kaedah kita dalam ahli sunnah wal jamaah, dosa besar kena taubat, baru sah taubat. Baru sah taubat. Dosa besar, dia kena taubat, baru sah pengampunan dosa. Itu pun taubat mesti cukup syarat. Dosa kecil pun kena taubat, tapi dosa kecil boleh dihapuskan dengan doa, dengan wuduk, dengan beri salam, dengan kita mengaji, dengan menuntut ilmu, dengan kasih sayang pada orang lain. Dosa kecil dia boleh hapus macam tu. Dosa besar, tak pasal. Dosa besar, mesti kaedah nak ampun dosa macam mana? Dengan taubat. Siapa kena taubat? Orang yang buat dosa besar tu yang kena taubat. Jadi orang yang tak pernah langsung ada cara-cara dia nak taubat, bahkan tengok dia memang sedang menyembahkan diri untuk membuat maksiat, asal dia sebab apa? Haram kita mendoakan supaya Allah Ta'ala ampunkan dia. Pasal apa? Allah pun tak ampun, kau minta supaya Allah Ta'ala ampun. Boleh? Faham saya apa? Disebab ampun, Allah Ta'ala boleh je nak bagi ampun semua. Siapa dia nak bagi? Tapi untuk dia nak bagi keampunan, ada syarat daripada dia. Antara syarat apa dia? Taubat. Khasnya dosa besar. Tak ada taubat macam mana? Ada janji dia, ancam dengan neraka. Nisbah dia nak ampun, boleh dia nak ampun. Tapi keampunan dia bersyarat. Nisbah syafaat apa tu lain. Kita bukan cerita buat syafaat. Datang nak sebut nisbah nak doakan dia dapat hidayat, doakan dia untuk taubat, tak ada masalah. Tapi doa supaya diampun dosa orang yang tak mungkin sama sekali untuk pada dia tu tengok dengan keadaan yang ada, yang dia akan taubat pada dosa tu, haram doakan keampunan untuk dia. Boleh? Faham saya sebut apa? Itu nak syarahkan dia, perkataan dia. Dia sama macam seolah-olah ada kes, bab ni rasa senang je dia faham. Orang kafir doakan dia dapat hidayat tak apa. Tapi doakan Allah Ta'ala ampunkan dosa kafir dia tu. Yang dia tak beriman dengan Allah Ta'ala. Apatah lagi orang kafir tu tak ada tanda dia nak masuk Islam. Tak ada tanda nak minat dengan Islam. Bahkan memang dia orang kafir DAP. Contohlah. Memang komunis gila punya. Yahudi, Nasrani. Memang merancang untuk bunuh orang Islam. Contoh lah. Kita doa, ya Allah kau ampunkanlah dosa Yahudi ni. Tak boleh. Pasal apa? Quran tu macam mana? Wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lis wa ma kana istighfar Ibrahim li abi. Ma kana yang tu lain. Lambat sekian, lama tak sebut-sebut bab tu. Asal nak sebut kata orang kafir, kalau memang dia kafir, memang dia tak masuk Islam, apatah lagi memang dah diajak dia masuk Islam, dah diajarkan dia ajaran Islam, tapi dia tak nak masuk Islam, kita berdoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan si kafir ni. Tak, harap perbuatan tu. Satu ada kisah, antaranya kisah Nabi Ibrahim, yang turun ayat Quran pun ada bab yang kena faham dengan Nabi Ibrahim ni apa? Kan kita dengar cerita Nabi Ibrahim, ada orang kata Nabi Ibrahim ni bapak dia buat bahala kan? Tak, bukan bapak dia. Pak menakan dia. Masyhur sebut kata yang tu bukan bapak dia tapi pak menakan dia. Dia pernah nak minta berdoa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa bapak dia. Kalau ikutkan bapak dia, bapak menakan dia. Adakah
doa yang nak didoakan oleh Nabi Ibrahim supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa bapa dia tu, memang dia berdoa untuk bapa menekan itu ataupun tidak, itu yang datang beberapa ayat Quran bagi penjelasan. Wa ma kana istighfaru Ibrahim mali abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Betul? Nak kata apa? Nabi Ibrahim dia pernah ada kalau doa rahmat dia pada bapa menakan dia pasal bela dia pada kecil, tapi dia pada kecil dia suruh jual bahala lah. Punya nak bagi bapa dia, bapa menakan dia ni dapat hidayat sampai dia minta, dia pernah mendoa apa, menjanjikan bahasa nak sebutnya, dia pernah kalau boleh nak ada satu masa khas nak mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ni akan mengampunkan dosa dia sekiranya dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam nanti, sekalipun dia tak ada orang ataupun nak buat kebajikan dalam Islam dia beriman dengan Allah Ta'ala, dia janji nak mintakan keampunan daripada pak menakan dia yang bela dia daripada kecil tu, supaya Allah Ta'ala ampun dengan dosa dia bila dia masuk Islam. Itu maksud dia. Falamma tabayyana lahu aduwwun lillah, tak kala bila tengok pak menakan dia macam mana, tak sama sekali ada perasaan nak beriman, bahkan memang adik-beradik Namrud aja rupanya. Lepas tu memusuhi sama sekali siapa-siapa yang bertuhan ke Allah Ta'ala. Bila ternyata annahu aduwwun lillah, apa yang doa apa dia punya harapan nak letakkan, nak mohonkan satu ketika nanti kalau masuk Islam, sekalipun dia tak nak buat baik ataupun dia masuk Islam, mu'allab lah, maklum kan bahasa yang gitu, tak ada nak buat taat, dia nak minta supaya Allah Ta'ala ampun dengan dosa dia bila dia masuk Islam. Tapi bila ternyata memang memusuhi agama Islam, tak masuk Islam sama sekali, apa jadi kat Nabi Ibrahim? Tabarra'a minhu. Dia berlepas diri daripada ada apa? Yang dia nak minta doa tu. Boleh faham? Jadi dia doa tak untuk orang kafir supaya dia ampun? Tidak. Bila ternyata bahawasanya memang orang ni memang tak ada langsung rupa sebab yang menyebabkan dia akan jadi masuk Islam, yang dia akan ada nak bertaubat, nak balik pada jalan kebenaran, tak ada langsung berlepas diri. Bahkan boleh doa untuk balik bencana kat dia, harus. Begitu juga pada orang Islam, memang fasik, memang ada keberangkalian untuk dia taubat, tapi tengok ada tak rupa nak taubat, kita jumpa kat dia, cerita dia, tak ada langsung perasaan nak taubat, mengaji apa pun tidak, bahkan dia bencinya kita, dia tomahnya kita, dia nistanya kita, macam-macam dia hal buat kita, macam mana? Haram kita doakan supaya keampunan dapat kat dia. Satu mengaji bagi habis. Satu disebut yang kitab tu macam ni. Orang yang memang tak ada harapan istilahnya untuk sama sekali ada keberangkalian untuk bertobat dan jadi baik, haram kita mendoakan supaya keampunan diberi pada orang tu. Boleh faham? Saya cakap apa? Ni untuk orang Islam tau, apatah lagi orang tapi soal, boleh tak doa supaya iblis dapat keampunan daripada Allah Ta'ala? Iblis bukan mati lagi, boleh tak? Boleh tak? Dengar, bukankah boleh jadi dia menyesal dan bertobat? Ya. Cuba. Ada tanda-tanda tak taubat? Tanda-tanda ke memang pasti dia takkan taubat? Memang pasti dah. Mana kau Tuhan ke? Jawab. Dah memang nas dah cerita dah, memang iblis ni takkan taubat bila-bila. Bahkan ada kisah zaman Nabi Musa lagi kan. Musa ni kalimullah. Pernah Nabi Musa ni bagi tawaran dekat iblis. Kata dia, iblis aku kesian tengok engkau ni. Kalau kau taubat ke bagus. Kalau aku ni boleh, kau takkan tak tahu aku ialah kalimullah. Allah Ta'ala berkata-kata dengan aku. Aku nanti waktu munajat di Bukit Tursina, aku nak recommend lah supaya Allah Ta'ala, kalau kau taubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kau. Tu ada kait juga. Kalau kau taubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa kau yang telah lalu, yang kau tak sujud kat Nabi Adam tu. Itu bagus juga cadangan kau ya, Nabi Musa. Bagus. Izinkan aku nak minta untuk permission. Aku nak minta ke Allah Ta'ala ni supaya macam tu. Ditakdirkan bertemu, berkata-kata dengan Allah Ta'ala, dia bagi cadangan ke Allah Ta'ala.
tentang hasrat iblis untuk taubat tu, menyesal di atas apa kesalahan dia. Allah Ta'ala kata boleh, tapi syarat dia apa? Pergi kat kubur Nabi Adam, buat apa? Kau pergi sujud dan beri penghormatan bagi kubur Nabi Adam. Itu je syarat dia. Apa maksud dia tu? Taubatlah. Taubat iblis itulah, pasal itu yang menyebabkan aba wastakbara wa kana minal kafirin, jadi kafir. Lepas tu bila Nabi Musa jumpa iblis, iblis datang, ada apa-apa maklumat ke? Lebih kurang begitu kot bahasanya. Kata ada perkabaran baik, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Adakah apa-apa syarat? Ada. Apa syarat? Kalau dulu bukankah kau jadi kafir ini disebabkan kamu tak beri penghormatan pada Nabi Adam? Syarat dia mudah sangat. Kau pergi kat kubur Nabi Adam, berilah penghormatan macam mana Allah Ta'ala perintahkan kamu dulu. Dengar nama Nabi Adam tu macam mana? Aku hidup. Aku hidup. Dia hidup pun aku tak beri penghormatan. Ni dia dah mati. Oh. Habis tutup itu. Boleh doa untuk iblis. Ya Allah, bagilah iblis dapat hidayat. Tak usah. Bahkan nak doa apa? Orang yang ternyata memang macam ni, macam mana boleh doa laknat? Boleh. Satu orang yang memang jahat, memang tak suka orang Islam, jahat orang Islam, boleh kita doa laknat ke dia? Laknatullah alaihim, boleh sebut? Macam neraka orang ni. Tak pernah langsung ada perasaan nak buat baik dengan orang Islam. Dalam buat orang kafir, janji buat benda macam ni, buat zalim pada orang jahat, nak diburunya orang Islam, buat jahat pada orang Islam, nak zalimi orang Islam, boleh kita doakan laknat pada dia? Boleh. Belajar ngaji lagi habis Tapi bukanlah kerja kita dok laknat 24 jam. Kita punya kerja 24 jam apa? Jadi ar-rahimun kan. Nak kasih yang belah ni, dok ngajar orang ni, bukan laknat, bukan 24 jam saya dok sebut laknat. Tapi ada ketika ada kes apa-apa, melaknat juga kita pun. Laknat bila ni? Bila memang ternyata orang ni memang tak ada langsung, tak ada tanda nak buat baik. Walaupun orang Islam. Itu yang nak sebut haram. Kita mendoakan supaya haram tak mana ni? Untuk dosa dia tu diampun. Pasal syarat ampun adalah taubat. Ada pun nak doakan semoga Allah Ta'ala bagi hidayah dia. Boleh. Hadanallah ila siratil mustaqim. Mudah Allah Ta'ala bagi petunjuk kita. Kita semua. Kita, dia sekali. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Doa bagi hidayat harus. Tapi doa maghfirah. Jadi kita cerita Nabi Ibrahim tadi, masalah cerita apa? Masalah istighfaru Ibrahim li abihi. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idati wa'adaha iyyah. Minta apa? Dia nak janji, ada ketika nak mohonkan keampunan untuk pak menakan dia tu. Yang tu tak boleh. Tu pun asalnya mau'idatin. Ada waktu janji tu. Ada cukup syarat dia, aku mohon untuk Allah Ta'ala. Dia masuk Islam je, walaupun tak ada buat baik, aku mohon Allah Ta'ala bagi keampunan kat dia. Tapi tengok macam mana? Tak ada langsung gaya nak masuk Islam. Bahkan memang duk lawan Nabi Ibrahim. Dia lah antara ansar kepada Raja Namrud. Macam mana? Tabarra'a minhu. Itu keluar hukum. Jadi Ar-Rahimun ni ada tahap juga, ada tahap. Kalau saya buat misalnya, boleh tak minta macam ni? Ya Allah, alangkah baiknya satu hari nanti kok babi ni jadi halal untuk orang Islam. Boleh tak doa macam tu? Kenapa? Weh, babi binatang ni suruh bunuh, kau nak minta halal, gila kepala otak apa kau? Tengok bahasa. Boleh faham? Satu orang tak faham, kata dia, apa bahasa ustaz guru ni? Duk kepala otak lah, babi laknat lah. Kau ngaji tak habis, kau tak tahu siapa sepatutnya kena laknat, tak kena laknat. Patutnya doa dengan rahmat. Siapa dia yang boleh didoakan untuk doa rahmat? Siapa dia? Tambah orang duk perolok persendakan Quran. Kita doakan persendakan Quran, persendakan Islam, persendakan ulama, tutup guru. Doa laknat dia untuk dia. Macam apa? Tak ada gaya dia ni sebenarnya. Dia bermotifkan untuk buat kebaikan. Untuk nak bela ulama, tutup guru. Tak ada. Bahkan tengok, memang cara hidup, lifestyle dia macam mana. Memang nak burukkan tutup guru ulama. Itu je kerja dia. Doa laknat dia. Harus doa laknat. Doa hidayat boleh. Doa minta ampun tak saya? Macam apa? Tak ada gaya nak taubat. Tapi kalau mak ganja, mak pit, penyanyi, pelakon, pelawak, katalah gitu kan. Penuh tatu badan sekarang, katalah gitu kan. Memang rekod jahat ni memang jahat lah. Tapi sekarang tengok macam mana. Dah nak main masjid dah.
nak sujud dah, contohlah kan. Nak main mengaji lah, macam mana? Tengok jalan-jalan taubat tu ada dah pada dia. Allahumma maghfirhu. Yang kalau mati kali pun, macam mana? Macam mana? Allahumma maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Minta keampunan dari dia. Minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Syarat dia apa? Muslim. Itu yang dia kata, kalau orang nak memang ternyata lawan Islam, tak ada langsung ciri-ciri nak taubat, ni sebab orang kafir tak ada langsung bila dah dicerita kat Islam, jalan-jalan dia nak masuk Islam, kita nak doakan dia dengan rahmat, tak boleh. Pasal apa? Dia mukhalifun li nususi syar'i. Saya tukang baca dan hurai sikit lah kan. Dia kata, ini adalah menyalahi nas dan syarak. Habis. Tak ni. Ru'yal Ghazali fi an-nawmi faqila lahu ma fa'ala Allahu bik faqala awqafani bayna yadayhi wa qala li bima qaddamta alayya fasirtu azkuru a'mali faqala lam aqbilha wa inma qabiltu minka zata yawmin nazalat zubabatun Allahu akbar ala midadi qalamika litashruba minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhazta hadzaha rahmatan miha thumma qala ta'ala imdu bi'abdi ilal jannah. Masya Allah. Kita tengok cerita-cerita tutup guru ulama-ulama itu, kita jumpa belik-belik macam ni. Apa dia ni? Dilihat Imam Ghazali di dalam tidur. Apa maksud bahasa macam ni? Maksudnya Imam Ghazali pernah satu ketika ada orang mimpi berjumpa Imam Ghazali dalam mimpi dia. Mimpi orang soleh ni macam mana? Bagus ke? Mimpi orang soleh bagus. Cuma nak jadi dalil qat'i tak adalah, tapi atas fadail amal. Apatah lagi, apa yang disebut tu tak menyalahi sikit pun dengan prinsip kita sebut masalah ada rahmat daripada Allah Ta'ala, buat baik, buat ihsan. Sekali pun kita tengok benda ni sangat lekeh. Jadi pernah ada orang berjumpa dengan Imam Ghazali dan maka dikatakan padanya, orang tu bila berjumpa dengan Imam Ghazali dalam tidur tu, masa tu Imam Ghazali meninggal adalah apa yang Allah Ta'ala buat kat kamu. Dalam mimpi tu dia berjumpa Imam Ghazali tu, dia tanya, Allah Ta'ala buat apa kamu bila kamu meninggal? Maka katanya dia mendirikan aku di hadapannya, Allah Ta'ala hidupkan aku, peradapkan aku depan dia. Tu bahasa-bahasa macam ni, majazi ni, saya baca je lah, hurai dia panjang. Dan berkata kepadaku dengan apa yang kamu tiba ke atas aku. Dan Allah Ta'ala bila dah dihidup Imam Ghazali, peradapkan depan dia, apa yang kamu bawa ke aku. Kamu bawa aku ni apa persembahan bahasanya lah, yang kau nak bawa kat aku untuk engkau bertemu aku ni. Allah Ta'ala tanya ke Imam Ghazali. Terus Imam Ghazali tanya macam tu. Maka mulalah aku, kata Imam Ghazali, menyebutkan amalan-amalan aku. Kata dia, azkuru a'mali, semua amalan-amalan aku. Aku tulis kitab, aku mengarang, aku mengajar macam ni. Maka katanya, Allah Ta'ala kata, aku tak terimanya. Tak terima satu pun amalan Imam Ghazali. Imam Ghazali, jangan silap dengar. Amalan kita tu yang, amalan kita kalau nak nisbah laku tak laku, tak layak nak sebut amalan kita, lekeh sangatlah. Lepas tu, aku hanya terima dari kamu. Baik. Bila Allah Ta'ala kata, aku tak terima satu pun yang tu amalan kau. Untuk sebagai penerimaan, dengan sebab tu, nak bagi balasan, masukkan syurga. Aku hanya terima dari kamu satu hari, kata dia. Yang ni Allah Ta'ala terima. Turun lalat ke atas dawat kamu untuk minum darinya, dari dawat tu, sedang kamu duduk menulis. Dulu kita dah tulis macam mana? Ambil pen pun buat daripada buluh lah, apa lah kan. Celup. Sebelum ada pen macam kita duk pakai lah ni, pen mata bola apa kan. Dulu itu. Saya belajar khat, masih belajar dengan kaedah itulah. Buluh, asah, celup, tulis. Best aku punya menulis celup ni. Lepas tu tengah duk tulis tu, seekor lalat turun kat dawat
minum dari dakwat kamu sedang kamu menulis. Lepas tu, apa yang Ghazali buat? Kalau kita ada lalat tu, kita buat apa? Saya tak tahu lah, saya kan. Maka kamu berhenti menulis supaya ia mengambil habuannya. Dia berhenti menulis, buat apa? Bagi lalat tu minum. Minum dakwat tu. Dah dia belah, ya? Baru celup, tulis balik. Demi kerana kasihan kepadanya. Siapa? Kasihan. Lalat ni pun dahaga, nak minum air. Air dakwat tu yang jadi minuman dia. Macam mana? Bagilah dia minum dulu. Sekali pun ada rahmat kepada lalat minum dakwat. La ilaha illallah. Lepas tu, apa jadi? Kemudian, katanya Allah Ta'ala, bawa pergilah, wahai malaikat, hamba ku ni ke syurga. Apa pengajaran nak ambil? Saya ngaji pun untuk guru bila syarah bab ni, kata dia apa? Jangan kita kecilkan walaupun sekecil-kecil perkara yang nama baik dan taat. Baik sunat ataupun bukan sunat, selagi atas nama benda tu baik, jangan peleki dan perolok-olokkan benda baik. Oh tu, dia punya bahasa tu. Boleh? Faham? Cakap apa? Satu kita tengok dia ni, apa? Kutip sampah yang kerja ni. Kutip sampah. No. Bagus tak dia kutip sampah dengan sebab tu tak semak ke tak? Doakan dia, ya Allah, senangkanlah dia untuk dia bagi cari rezeki anak bini dia ke apa. Pasal apa? Dengan sebab dia kutip sampah ni, tak semak pandangan, tak adalah kotoran-kotoran yang ada, yang mencemarkan tempat kampung kita, rumah kita, kawasan kita, negeri kita, bandar kita, dengan sebab dia kutip sampah ni. Belah ihsanlah pada dia, ya Allah. Doa untuk dia. Pasal apa? Jangan tak tahu, sembahyang kita pun belum tentu diterima, puasa kita, mengaji kita, mengajar kita, rupanya macam-macam hal ada benda tak elok kat situ yang menyebabkan tak diterima amalan. Rupanya amalan kita terima mana? Hari kita doa tengok orang nak kutip sampah. Satu, jangan perlekehkan buat kebajikan walaupun sekecil-kecil perkara. Belajar menilai setiap kebaikan yang orang buat. Allah. Itu nisbah orang buat. Kita pun sama. Jangan sama sekali memperlekehkan apa-apa amalan walaupun sekecil-kecil perkara. Kalau tak nak buat, punya pasal. Jangan kata, kau boleh abang ni tu, sunat aja. Oh, no. Bahasa macam tu tak sepatutnya keluar pada mulut kita. Jangan perlekehkan. Jangan perlekehkan. Na'udzubillah. Kalau saya ngaji, Tok Guru selalu pesan bab ni, dia kata apa? Macam mana kisah satu orang perempuan zaman Rasulullah, perempuan tu hidup siang macam mana? Puasa, malam kaki tahajud. Tapi apa masalah dia? Dia ada bela seekor kucing. Kucing ni dia kurung, dia tambat. Sebut dalam hadis tu tak sebut kurung, dia sebut rabatatha. Ada ulama syarah hadis kata rabatat tu antara maknanya kurung. Habasatha ada sebut riwayat dengan bukan sebut rabatat tapi sebut habisatha. Dia kurung kucing ni, walam tut'imha, dia tak pergi makan kucing ni. Lepas tu famatat, mati kucing dalam peliharaan dia. Dia tak pergi makan kucing. Apa jadi? Rasulullah kata dakhalatim ra'atun nara fi hirratin rabatatha walam tut'imha. Hadis sahih atau maqala. Orang kata orang perempuan ni siang puasa, malam tahajud. Tapi bela kucing ni punya pasal dengan keadaan macam ni. Walaupun dengan tak pergi makan kucing mati dalam peliharaan dia, macam mana? Allah Ta'ala kata masuk neraka dengan sebab kucing mati dalam peliharaan dia. Itu seekor kucing mati, arnab mati. Siapa tanggungjawab arnab? Air jaga. Saya dah bagi amanah kan. Tak ada sekas pun. Tengoklah air dia. Jangan nampak pergi tutup air dia. Jangan sampai ada yang tak makan. Jangan pula sampai ada ambil lambung arnab, lambung. Arnab. Jangan. Bahkan tengok kesan dia, arnab ni tak ada makan, kesian dia. Kesiannya arnab ni. Kenapa dia tak ada bulu kat sini? Kenapa bulu dia habis kat badan? Dia nak beranak punya. Nak beranak dia cabut bulu dia. Kesiannya. Biar ada sifat Rahman tu. Rahman. Jangan anayai dia. Jangan saja ambil api, cucuh dia.
Wah, terbakar. Ya, 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 terbakar. Dia buat macam tu, Kan dia nak bakar bulu-bulu arnab kan. Jangan pergi cucuh kat arnab tu. Bakar, yeah. Oh no. Pakai api pula tu. Anaya dia. No. Jangan seronok itu. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Situ dulu. Yang ni kalau kita faham hadis dia datang kan ni bukan sebarang tu. Itu bab ketuhanan. Ni bab apa? Ni bab dengan makhluk lah. Apa dia? Kena ada Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahman pada bab selama-lama tak putus. Kalau nisbah orang yang ingkar dengan Allah Ta'ala, tak ada jalan nak taubat. Nisbah orang tak beriman macam mana? Tak ada langsung jalan untuk buat kebajikan. Doakan maghfirah. Doakan keampunan pada orang yang tak ada jalan langsung untuk boleh ada dapat sabab keampunan Allah Ta'ala. Harap doakan maghfirah tadi. Satu, selagi maksiat, selagi istilahnya kebarangkalian boleh ihtimal lewat taubat, ada lagi keharusan untuk doa minta ampun. Satu, kalau orang mati di kalangan orang Islam, memang katalah tak ada kebaikan dia buat, tapi tak adalah dia mempelekeh, mempersenda, memperolok agama Islam macam ni. Selagi tak jatuh agama dia, mandikan dia, kapan dengan dia, semayangkan dia, doa untuk dia. Allah maghfir lahu warhamhu. Doakan. Semayang mayat dia. Kalau orang tanya, apa kita nak kata orang pada mayat ni? Baik. Walaupun tak pernah semayang. Pasal apa? Masih Islam. Baik. Apa maksud baik tu? Mudah-mudahan dia jadi baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keampunan dia. Pasal masih Islam. Selama-lama dengan dobiak tadi. Alhamdulillah. Ada soal? Tak payah niat, cicak tu jahat. Memang cicak antara binatang yang disuruh bunuh. Tak payah niat. Bunuh babi tak payah pasal babi tu jahat. Tak payah. Memang binatang jahat, benda makhluk perosak yang disuruh bunuh je. Dan carikan jalan untuk bunuh dia paling cepat. Ambil dalam plastik, bubuh, pegang bluti tu, 4 segi tu, kan. Putus terus. Jangan cabut ekor dia. Cabut ekor. Betul, ekor tak ada. Jangan buat itu. Bubuh dekat atas simen tu, panas matahari, lik tu, lepas. Cicak tu pun, baru kau tahu panas. Jangan. Nak bergurau, nak main-main, ada tempat batas main-main. Walaupun main-main. Jangan main-main sampai main-main menyakiti dan menyiksa haiwan. Sekalipun haiwan dengan cara begitu. Saya jawab soalan? Ya. Anta taktubu. Waulil hal. Walhal anta taktubu. Itu takdir tu. Nak takdir tu. Wa anta taktubu tu. Walhal anta taktubu. Itu je. Cuma jumlah tu, anta tu mubtada, taktubu tu jumlah tu khabar bagi anta, wal jumlah tu fi mahalli nasbin, hal bagi qala maka. Nazal qala maka. Ya, itu. Lain? Mendamaikan orang yang berbeza pahaman tu kan. Kadang kita maki dia. Yalah, kalau ikut kaedah yang mana hak dia salah tak betul tu betul dengan dia, dan kalau dia tak mau terima pun kaedah kita apa? Bagi ada sifat Rahman tu. Doakan dia. Itulah. Nak sebut kata-kata, cuma biarkan kita maki hamun dia apa? Allahumma salli wa sallim. Kalau tengok memang ada keberangkalian dia untuk dia jadi baik tu, doakanlah dia, mudah-mudahan kebaikan tu tetap hasil dari dia. Mudah-mudahan dia boleh jadi baik. Mudah-mudahan dia taubat. Mudah-mudahan dia insaf. Tetap kebaikan tu didoa pada dia. Jangan biarkan dia dalam keadaan dimaki, semaki-makinya. Kan? Orang tua kita apa? Buat baik berpada-pada. Itu satu hal. Bukan pepatah tu, Ustaz. Bukan pepatah Melayu lah, Arab juga asalnya. Musuh walaupun musuh,
berpada-pada menjadikan dia musuh, kerana satu hari musuh boleh jadi kawan. Tu pepatah Arab ada pepatah itu. Saya tak ingat dalam ni ada atau tidak. Tapi rasanya ada. Begitu juga kawan, berpada-padalah buat kawan, kerana buat kawan sekalipun satu hari nanti dia boleh jadi musuh. Jadi apa maksud? Kena beringat, berhati-hati. Itulah lalu yang kata berhati-hati tu. Jadi walaupun musuh, tak mustahil dengan sebab kita jumpa dengan dia, kita pernah kelahi, berbalah dengan dia, dia asal tak mahu terima. Tak mustahil dengan sebab kita bercakap macam tu, berbalah dengan dia, dan atas sebab lagi, dengan sebab doa kita tu, rupanya esok dia jadi baik. Kita katalah Ansar Ahli Sunnah wal Jamaah, rupanya esok dia lagi kuat Ahli Sunnah wal Jamaah daripada kita. Tak mustahil. Tak mustahil. Antara tak mustahil tu doa. Doa tu lah. Jadi jangan biarkan. Jadi orang yang memang ada kebarangkalian, tengok pula memang dia lemah lembut je, tapi Wahabi contoh kan. Macam mana? Hada'anallah ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan kelembutan itu digunakan untuk cerita benda yang baik mengikut Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kan? Lalu. Cuma kita kadang, saya tak kata orang lain, kadang over kat kita. Bila bercakap tu lebih, itu macam mana? Dah tahu salah macam mana? Minta maaf lagi lah. Ya Allah, aku ni lajak lah ni. Kampunkanlah aku. Macam mana kau bagi hidayat aku, bagi kau faham kat aku. Fahamkanlah juga orang ni. Pasal apa? Memang selagi dia tak faham, selagi dia tak tobat, kami juga susah, ya Allah. Kami lah susah nak betulkan balik masyarakat ni. Pening kami. Kita jawab macam ni, dia jawab macam ni. Kita jawab macam ni, macam ni. Macam mana? Doakan ni untuk dapat hidayat. Ataupun nak doa apa? Ya Allah, matikanlah cepat sikit orang ni. Buat susah kami. Boleh doa macam tu? Boleh doa macam tu? Harus. Kalau dah sampai tahap jahat, sampai jahat gila gitu, menyesatkan orang. Tengok tak ada tanda nak baik, tak ada rasa nak taubat pun, tengok tak ada tanda-tanda, bahkan lagi benci dan tak suka dengan apa yang hak itu. Isbah harus mendoakan dia, mati itu bencana dengan dia, jauhkan dia, tu mati, bahasa mudah kita sebut mati lah. Pasal apa? Nak menutup pintu-pintu kejahatan yang terbuka dengan sebab dia. Dari segi harus sebut ulama. Itu sekali lalu. Tapi dobit tadi je lah, orang yang memang tak ada langsung tengok ada jalan-jalan kebaikan pada dia. Tapi kalau kita dekati dia, tengok rupanya baik, rupanya dia lemah lembut orangnya. Doakan untuk dia. Cerita elok-elok. Mudah-mudahan dengan sebab tu dapat hidayah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.